Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan siaran Sahab Pagi Malaysia. Hari ini edisi hari Ahad yang mana mungkin baru bangun daripada tidur dalam perjalanan untuk pergi sarapan dan sebagainya. Pastikan anda ikuti kami sekarang ini di siaran Sahab Pagi Malaysia kerana kami nak bawa kepada anda banyak sebenarnya perkongsian menarik pada permulaan siaran pada pagi ini. Tapi macam biasalah ya, kita ikuti seketika di belakang saya ini merupakan potongan berita yang kami bawakan daripada laman Instagram Berita ATM. Kita kongsikan berkenaan dengan berita ini terlebih dahulu di mana kenyataan dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengingatkan agar pemimpin masyarakat India agar tidak terbawa-bawa dengan sentimen melampau yang tidak menguntungkan negara. Selain daripada itu juga, Datuk Seri Anwar turut berkata semua kaum di negara ini pastinya mahu masalah mereka diselesaikan dengan segera. Jadi dalam menghadapi setiap masalah ataupun kemelut yang melanda sekarang ini bagi setiap kaum di negara kita, konsep madani itu akan diguna pakai, merupakan satu konsep yang adil yang pastinya untuk semua pihak. Selain pada berkenaan dengan perkembangan berita yang kami bawakan ini, juga kami nak kongsi pada anda berkenaan dengan status terkini banjir, di mana seperti kita sedia maklum, kita masih lagi berada dalam fasa peralihan angin monsun. Jadi untuk pengetahuan anda semua, perkembangan terkini keadaan banjir terutama di sekitar negeri Johor dan juga Sarawak. Setakat ini bilangan PPS di Johor adalah 2, sementara itu bilangan PPS di Sarawak adalah 3, dan jika kita lihat perbandingan di sini, jumlah bilangan mangsa yang terjejas banjir di Sarawak lebih tinggi jika nak dibandingkan dengan Johor, iaitu di Sarawak sebanyak 429 bilangan mangsa, di mana di Johor 65. Jika nak dibandingkan dengan beberapa minggu lepas, ada sedikit penurunan dari sudut jumlah PPS, jumlah keluarga yang terlibat dan juga jumlah bangsa banjir. Jadi kita mengharapkan agar mereka yang terjejas disebabkan situasi ini supaya sentiasa menjaga kesihatan mereka lah, sebab kita sekarang ni seperti kita semua sedia maklum masih lagi berada dalam fasa COVID-19 dan sebagainya. Jadi apabila ada mangsa-mangsa banjir ini yang berpindah ke kawasan PPS, ini akan meningkatkan risiko mereka untuk terkena jangkitan COVID-19, malah juga jangkitan-jangkitan bawaan air seperti leptospirosis dan sebagainya. Okey, selain daripada berkenaan dengan kemas kini terkini situasi banjir, kami juga nak bawa anda sedikit ke perkembangan luar negara, di mana ini antara kenyataan daripada Hamas berkenaan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengenai negara Palestin. Jadi untuk pengetahuan anda semua, salah seorang pegawai kanan Hamas menolak kenyataan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengenai kemungkinan Israel bersetuju dengan penubuhan negara Palestin. Pada Jumaat lalu, Joe Biden mengatakan mungkin Perdana Menteri Israel iaitu Benjamin Netanyahu boleh bersetuju dengan beberapa bentuk negara Palestin selepas kedua-dua pemimpin itu bercakap melalui telefon buat kali pertama setelah hampir sebulan, sementara perang Israel dan juga Hamas di Gaza yang masih berterusan. Ini sebenarnya berikutan daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Benjamin Netanyahu yang mengatakan tidak ada two-state solution. Ini bermakna Israel mahu hanya negara mereka sahaja yang wujud selepas peperangan ini tamat, tapi kenyataan itu dibidas oleh Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, dan kenyataan seterusnya dikeluarkan oleh salah seorang pegawai Hamas. Itu antara kemaskinian terkini, sementara peperangan antara Palestin dan juga Israel masih berterusan. Angka kematian juga semakin meningkat. Kita doakan agar mereka yang berada di Palestin, terutamanya Gaza ini, ialah akan keluar daripada kemelut selama lebih 75 tahun ini. Okey, kita nak kongsi satu lagi berita berkenaan dengan sukan. Seperti yang kita semua sedia maklum, semalam berlangsungnya perlawanan ataupun pertemuan antara Malaysia dan juga Bahrain, di mana saya yakin anda semua dapat melihat sekarang ini. Ini adalah digit yang kita boleh kongsikan, 1-0. Bahrain berjaya menenggelamkan Malaysia, membenamkan Malaysia di saat-saat akhir. Perkongsian yang lebih lanjut di sini, di mana
Malaysia bersama dengan Bahrain di dalam kumpulan E. Pastinya pertemuan yang cukup mendebarkan semalam sekiranya anda sama-sama menyaksikan di mana jaring tunggal daripada penyerang Bahrain Ali Madan pada penghujung permainan memusnahkan peluang Harimau Melaya untuk mengintai kemaraan ke pusingan 16 terakhir, dan ini merupakan kekalahan kedua yang dicatat oleh skuad Harimau Melaya dalam Piala Asia di bawah pimpinan Kim Pan-gon. Jadi ini pastinya sekaligus melengkapkan baki saingan kumpulan dengan menentang juara 2 kali Korea Selatan pada Khamis ini. Untuk pengetahuan semua, pada pertembungan sulung kedua pasukan di pentas Piala Asia 2024 ini, 4 pertukaran dilakukan oleh Kim Pan-gon dalam keselbasan utama yang menyaksikan pasukan negara turun serba kuning. Pada awalnya kelihatan meyakinkan, tetapi apakan daya, kita perlu menerima takdir dan pastinya pasukan Harimau Melaya sudah pun melaksanakan yang terbaik di pentas yang cukup berprestij ini. Ini antara perkembangan yang kami sempat kongsi pada anda hari ini di Siaran Sabtu Pagi Malaysia. Kita nak berehat seketika. Selepas ini ada banyak lagi topik menarik yang kami bawakan untuk anda. Sama-sama kita saksikan terlebih dahulu segmen Biar Betul. Tular di media sosial kononnya Ketua Setiausaha Negara disiasat SPRM. Tuduhan dibuat menerusi hantaran di media sosial dan aplikasi pesanan teks. Antara kesalahan yang dikaitkan dengan KSN, skandal RM300 juta, promosi kempen program kerajaan, terima banglo mewah daripada kontraktor dan terlibat kes pemerdagangan manusia. Penelitian pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah tidak benar. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, tiada siasatan seumpama dijalankan. Dia khawatir fitnah berkenaan akan merosakkan nama KSN. Henti sebar berita palsu. Tindakan tegas mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia dan Kanun Keseksaan menanti si kaki fitnah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia dan terima kasih kerana setia bersama kami. Seterusnya kita akan bersama dengan rakan-rakan setugas kita yang telah pun bersedia di Terengganu. Jadi kita akan meninjau sekitar sektor pelancongan Terengganu, kembali rancak semula bersama dengan DJ CD dan DJ Ju. Jadi jom kita terus saja ke segmen seleksi pagi ke Terengganu FM. Kita nak beritahu kepada anda yang bersama-sama dengan kami pada waktu ini untuk kita nantikan isyarat juga daripada kawan-kawan kita, dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih untuk Syuhaida dan juga Terence di studio sana, dan kami di sini di Terengganu FM ni Mek Ju di sini, dan saya CD Isa temani anda pada pagi ini. 1, 2, 3 pakak kita mari ganu. 1, 2, 3 mari ramai-ramai kita serbu. 1, 2, 3 memang kita takkan jemu. 1, 2, 3 negeri Tanu memang padu. Kami baru rehearsal tadi. Kami baru rehearsal. Itulah. Itu jadinya. Itu yang macam pelik sikit bunyi dia tu kan. Baik, sesuatu yang istimewa sebab apa kami sentiasa untuk berikan kepada anda, khususnya kepada pelancong-pelancong yang bakal hadir ke negeri Terengganu Darul Iman. Kami sentiasa bersedia. Hari-hari kita buat rehearsal untuk menyambut ketibaan pelancong-pelancong agar anda berada dalam keadaan kondisi dan juga emosi yang terbaik. Jadi memang kena berada dalam keadaan emosi yang cukup baik, sebabnya tahun ini 62 acara pelancongan dan juga kebudayaan bakal menemui anda jika anda berkunjung ke negeri Terengganu. Itu termasuk dengan 12 program ikonik yang bakal berlangsung juga di negeri Terengganu tahun ini. Baik, dan kita sekarang ini dalam monsun timur laut, dan pastinya dalam monsun timur laut ini memang acara-acara ataupun yang kita bawakan, acara-acara sukan yang melibatkan air memang kita hadkan seketika.
contohnya macam pulau. Okey. Dan juga kita ada aktiviti-aktiviti lain yang kita akan hadkan supaya kita berada dalam keadaan menjaga tahap keselamatan kita kan? Ya, betul. Kalau di sebelah pantai timur ni kita dah sedia maklumkan, kalau musim monsun timur laut ni kita memang kita hadkan aktiviti air lah, tapi kalau selepas itu sebenarnya ni nak kohor-kohor buka dah ni. Kita nak kongsikan juga yang menarik juga yang akan menghiasi pada bulan Februari nanti, iaitu mungkin di penghujung monsun timur laut kita di pantai timur ini kita ada satu program yang cukup menarik dan julung-julung kali diadakan, iaitu Pesta Mai Ujang di Setiu. Ni pesta Mai Ujang. Dia bukan sengaja Mai Ujang tau. Ni ada pesta lagi Mai Ujang. Okey, dan galeng-galeng istimewanya akan berlangsung pada 9 hingga 11 Februari yang akan melibatkan jugalah satu daya penarik yang cukup istimewa untuk bukan saja pelancong-pelancong dari negeri Terengganu ataupun dari luar negeri Terengganu, malah kita juga buka penglibatan dan juga mengalu-alukan pelancong-pelancong dari luar negara untuk main hujang kat Terengganu. Main hujang semata-mata Okey. Dan juga selain daripada Pesta Mandi Hujang yang juga ketengahkan pada tahun ini, kita ada juga 12 acara ikonik yang turut diadakan pada tahun ini, termasuklah kita ada Festival Candat Sotong, kita ada Kenyir Geopark Eco Forest dan juga Carnival Beautiful Terengganu serta Senandung Terengganu. Banyak tau, macam-macam banyak aktiviti dia yang kita akan bawakan selepas monsun timur laut ni. Jadi pakat mari Kama. Pakat mari belaka. Mari. Mari. Pakat mari derak. Mari derak. Syuhaida. Pakat mari belaka. Pakat mari derak Terengganu. Mari pakat mari derak. Derak tu apa dalam bahasa Terengganu? Derak Terengganu dah. Dalam bahasa standard jalan-jalan. Pakat mari derak ke Terengganu dah. Ya. Baik, apa pun untuk anda terus bersama-sama dengan kami. Kita teruskan untuk kita bawakan siaran ini kembali kepada Selamat Pagi Malaysia untuk siaran dan juga rancangan seterusnya. Silakan. Pemuda-pemudi kalau berkain songket, alangkah indah berseri bertambah cantik. Alangkah indah berseri bertambah cantik. Kainlah songket tenun Melayu, mula asalnya dari Terengganu. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain songket, pakaian budaya. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain songket, pakaian budaya. Kain songket pakaian anak Melayu, tapi sayang tak boleh pakai selalu. Tapi sayang tak boleh pakai selalu, kerana jemu mata memandang tidak seperti batik basahan. Pelbagailah macam boleh dikayakan setiaplah hari jikalau berjalan. Pelbagailah macam boleh dikayakan setiaplah hari jikalau berjalan. Sungguh banyak dipakai musim hari raya, miskin kaya kecil besar tua muda, miskin kaya kecil besar tua muda. Apalagi yang lelaki tua bila berjalan dengan kaki tiga, tersenyum pula sambil tertawa, sayang sedikit giginya dua. Tersenyum pula sambil tertawa, sayang sedikit giginya dua. Pemuda-pemudi kalau berkain songket, alangkah indah berseri bertambah cantik. Alangkah indah berseri bertambah cantik. Kainlah songket tenun Melayu, mula asalnya dari Terengganu. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain songket, pakaian budaya. Oh abang yang manis, oh nona yang lawa, pakai kain songket, pakaian budaya.
lenggok suara yang begitu unik sekali. Itu adalah lenggok suara yang ditampilkan oleh Siti Alijah yang merupakan pemenang tempat kedua wanita pertandingan Bintang Asli RTM untuk tahun 2000. Okey. Sila buat macam rumah sendiri. Hujung-hujung minggu ni kan. Okey, tempat lalu sekejap. Okey. Kita nak bersama dengan salah seorang pemenang iaitu pertandingan Bintang Asli. Tempat kedua pada tahun 2006. Oh, dah lama dah tu kan? Lama sangat, 18 tahun dah. Tapi suaranya, kan? Evergreen lah orang kata kan? Evergreen. Jadi, bayangkan 18 tahun itu satu tempoh yang cukup matang sekali kan? Ya, betul. Kalau Halijah boleh kongsi sendiri bagaimana pengalaman untuk memperjuangkan lagu-lagu lagu asli selama 18 tahun ini, apa pengalaman Halijah sendiri? Okey, Assalamualaikum. Sebenarnya saya selepas daripada pertandingan Bintang Asli Remaja, masa tu remaja, saya adalah artis budaya di Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah sebagai penyanyilah. Dan saya memperjuangkan lagu-lagu irama asli, irama tradisional di situlah. Bagaimana Siti mula berjinak-jinak dalam arena seni suara, terutama sekali seni suara yang memerlukan kepakaran yang khusus untuk membawa lagu-lagu budaya warisan? Saya sebenarnya kalau ikutkan saya bukan tak berapa minat. Minat tu ada tapi tak yakin. Kurang yakin. Ya, kurang yakin sebab saya dengar lenggok asli tu agak sukar. Yes. Jadi sebenarnya ayah saya yang push. Ayah yang push. Setiap kali saya masuk pertandingan di Melaka, dia akan suruh juga final suruh bawa lagu irama asli, irama Melayu. Daripada situlah bermulanya. Lagu pertama yang didengari yang menjadikan budaya warisan Melayu ataupun seni suara terutama sekali. Seingat saya lagu pertama lagu Gunung Banang, lagu aslilah Gunung Banang yang saya pertandingkan. Apa yang istimewa lagu Melayu asli ni kalau you boleh kongsikan dengan penonton? Lagu Melayu asli tu dia ada aura dia tersendiri, dia ada lenggok, dia ada irama, dia ada melodi yang sangat unik, sangat kalau beri kat orang lain pun belum tentu boleh buat. Tapi saya suka dengan cabaran. Saya ambil cabaran daripada ayah saya tu, so saya sahutlah. Sebagai dalam tahun 2024 kan, kalau kita lihat lagu-lagu yang orang suka dengar lah, senarai carta lagu-lagu popular dan sebagainya, ada K-pop, ada hip-hop, ada rock. Di mana tempat untuk irama Melayu dan warisan yang sangat unik ini? Saya rasa irama Melayu tu masih lagi sebenarnya ada dalam jiwa semua orang, kan? Cuma kita nak mengetengahkan itu dengan genre yang ada sekarang ni agak mencabarlah. Tapi mungkin penulis lirik ataupun kerajaan sendiri pun ada mainkan peranan dalam menaikkan lagi industri lagu-lagu Melayu asli ni. Macam Siti sini dah berkecimpung dalam industri nyanyian ni 18 tahun kan, specifically untuk lagu-lagu genre Melayu asli lah. Macam ada tak rasa untuk berada di belakang tabir untuk menghasilkan lagu-lagu Melayu asli yang baru? Sebab kalau kita tengok lagu-lagu Melayu asli, kebanyakan nyanyi tu lagu-lagu yang lama kan. Tapi itu untuk audience yang 30 years ago kan, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Tapi audiens sekarang mungkin ada yang minat macam Siti cakap Melayu asli ni, cuma orang kata rentak dia tu, melodi tu perlu lebih kena dengan tekak anak-anak muda sekarang. Jadi Siti ada tak 18 tahun ni banyak pengalaman ni kan nak menghasilkan saya kalau nak menghasilkan karya lagu-lagu asli ni, memang saya belum lagi sampai ke tahap itulah. Cuma apa yang saya boleh, saya cuma menyuarakan dan membantu golongan-golongan muda juga, mengajar, mencurahkan ilmu apa yang saya ada, insya-Allah. Macam dalam industri ni, siapa yang Siti tengok ada potensi untuk mengangkat lagu-lagu Melayu asli? Yang saya nampak setakat ni, of course lah Datuk Siti kan. I see. Selain tu saya nampak Haziq, ada Asmida. Itu semua rakan-rakan perjuangan saya lah. Mereka yang memang masih lagi menonjol.
saya pun baru nak menonjol balik. Dah lama kan tertinggal. Faham. Tertinggal tu buat apa sebenarnya sementara tu? Saya sebenarnya daripada 2001 hingga 2011 saya artis budaya lah, penyanyi di MBMB. Yeah. Jadi 2011 since sekarang saya adalah pelukis pelan di Majlis Bandaraya lah. Saya dah diserapkan jawatan ke Majlis Bandaraya. Okay. So saya tidak lagi lah berkecimpung dalam bidang nyanyian. Cuma sekiranya ada panggilan mengajar, nyanyi, saya akan hadirlah. Okay. Kepada anak-anak muda yang mungkin dia orang punya attention span kan, dia 5 minit dia tengok TikTok dan sebagainya. Bagaimana untuk kita terapkan seni warisan ni kepada mereka? Kerana mereka ada mungkin pada mereka lah masa mereka sangat singkat, sebenarnya masa kita sama saja. Dia punya 5 minit tu sebenarnya dia kalau dikumpul jadi sejam. 5 minit dia tu 5 minit untuk satu video tu je. Time span tu dia nak tukar. Golongan ni lah macam mana kita nak Yelah, betul. kita nak pastikan dia orang betul-betul bagi tumpuan. Saya rasa banyak juga yang patut main peranan selain daripada kami yang menyanyikan lagu-lagu irama-irama sebegini. Di kesenian setiap negeri pun ada juga. Memang sentiasa adalah saya mengikuti perkembangan mereka. Jadi saya tengok yang mengikuti generasi itu adalah daripada golongan kanak-kanak. Diorang memang diajar, diasuh untuk diterapkan budaya-budaya yang sebeginilah. Jadi kami ni sebagai penyambung juga warisan-warisan yang ada ni cuba juga menyampaikan dalam media-media sosial, platform digital yang ada. Macam Siti sendiri ada pengalaman yang banyak menyanyikan lagu Melayu asli kan. Apa sebenarnya orang kata essence lagu Melayu asli ni? Maksudnya bila kita dengar, kita tahu ini adalah lagu Melayu asli. Jika nak bandingkan ballad ke pop, rap, obvious lah kita tahu tu lagu rap kan. Tapi macam mana kita nak tahu lagu-lagu Melayu asli, keunikan itu? Macam saya cakap tadi, lagu Melayu asli dia ada keunikan sendiri. Lenggok, alunan lagu dia, melodi, lirik, bait-bait lagu dia semua ada macam mana cakap, keindahannya yang tersendiri kan. Jadi essence untuk lagu sebegitu saya rasa perlu lebihlah ditonjolkan untuk mereka-mereka yang selalu mendengar. Bagaimana untuk menjadi seorang penyanyi lagu-lagu Melayu asli ini? Kerana bukan mudah. Nama-nama yang disebutkan tadi seperti Haziq, Asmida, dia orang dah lama dah menyanyikan lagu-lagu ini. Jadi untuk menjadi penyambung warisan kepada anak-anak muda yang mungkin sedang menonton, tak tahulah pagi-pagi ini adakah anak-anak muda sedang menonton, tapi kalau ada yang menonton, apa yang perlu mereka lakukan untuk menjadi seorang penyanyi yang membawa lagu-lagu dengan alunan irama Melayu ini? Okey, satu perlu ada minat lah. Kan? Saya dulu pun bukan tak ada minat, tapi keberanian tu tak ada. Tapi untuk anak-anak muda yang sekarang ni perlu ada minat satu, dan mereka perlu belajar banyak lagi koleksi-koleksi yang ada lah di pasaran kan. Daripada situ mereka akan mula rasa suka dengan lagu-lagu ini, menjiwai lagu-lagu ini. Dan macam sini tengok baru-baru ni kan ada tayangan filem baru Pendekar Awang kan. Belum tengok lagi. Saya pun tak tengok lagi. Orang kata best kan. 50 juta. I think so. I tak tengok lagi. Memang luar biasa. Luar biasa. Jadi macam filem-filem macam Pendekar Awang ni kan, dia mengangkat zaman-zaman Melayu dululah. Maksud saya filem-filem yang berkategori seperti ini. Bukan saya sebut Pendekar Awang ni sebab dia paling latest lah rujukan untuk penonton kita. Filem-filem yang bergenre seperti ini kan. Selalunya filem ni dia akan ada OST dia, ada runut bunyi dia kan. Jadi saya rasa ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mengangkat juga lagu-lagu Melayu asli dalam filem-filem bergenre seperti ini kan. Itu yang saya cakap.
peranan penerbit, penulis lirik, peranan kerajaan juga sangat-sangat membantu sebenarnya dalam menghidupkan lagi irama warisan budaya kita, warisan nenek moyang kita kan, yang kalau boleh janganlah ditinggalkan kan. Sebab ini adalah ialah warisan kita. Sayang kita sebab orang di luar negara sana mengangkat warisan dia hingga menjadi satu kebanggaan. Why not kita kan? Sebagai rakyat Malaysia yang memang jati diri Melayu tu memang ada dalam diri kita. Dan sememangnya ramai yang meminati irama Melayu. Cuma mungkin tidak ada lagu-lagu baru untuk mereka minat, dan mungkin untuk anak-anak muda ni mungkin cita rasa mereka adalah sedikit kelainan itu yang perlu dipenuhi, dan setiap generasi ada artis yang turut menyumbang seperti Datuk Siti Nurhaliza. Untuk Datuk Siti Nurhaliza sememangnya lagu-lagu Melayu, irama Melayu cukup kena dengan suara dan cara pembawaan Datuk Siti. Namun mungkin untuk artis-artis baru yang merupakan artis era ini kan, era 2024 yang mungkin belasan tahun ataupun dalam awal 20 tahun, mereka perlu juga menyumbang dalam membawa lagu-lagu irama warisan ini. Macam mana Siti, nak buat album ke, nak buat EP ke, nak release single tak kalau ada kesempatan? Yang terbaru ni saya adalah release single berjudul Emak Pulang. Lagu tu abang saya sendiri yang buat, mak kandung saya. Dan lagu itu didedikasikan untuk arwah mak saya dan arwah mak mertua lah. Okey. Baru saja meninggal, dan idea tu mungkin perasaan seorang anak kan. Idea tu datang mencurah-curah, jadi dia pun mengeluarkan isi hati dia melalui lagu tu, dan saya bantulah untuk menyampaikan. Tajuknya Emak Pulang tu membawa maksud apa? Pulang ke rahmatullah ke atau? Emak Pulang, tajuk dia tu mengharapkan ibu untuk kembali bersama walaupun seketika. Kami mengharapkan sebegitulah. Perasaan anak kan bila kehilangan ibu tu lainlah. Dan ini sedikit music video yang telah pun dihasilkan untuk menghidupkan lagu ini. Itu lakonan anak saya sendiri tu. Anak sendiri? Anak sendiri. Anak yang keberapa tu? Anak yang keempat. Anak bongsu. Saya fahamkan anak sulung berusia 21 tahun. 21 tahun, betul. Wow, dahsyat ni. Mak sekarang kan boleh bergiat dalam aktiviti seni dalam masa yang sama. Ini semua didorong oleh suami jugalah saya. Kalau tanpa dia, izin dia, kita pun takkan begini kan. Okey, Tanya. Kepada Siti kerana begitu menonjol semula dalam industri seni suara ini, dan kita harapkan yang terbaik untuk Siti, kita doakan yang terbaik untuk kejayaan single yang baru saja dikeluarkan di pasaran. Di mana untuk penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia dapatkan single terbaru ini? Ya, boleh dapatkan di YouTube. Sekarang di platform digital pun ada. Saya dah rilis di Spotify, Music Tune, apa lagi? Banyaklah, Deezer, semua ada. Di TikTok pun ada. So bolehlah, dekat TikTok dah boleh guna saya punya sound. Dah boleh buat video. Boleh buat video. Sekarang banyak apa? Challenge video lah. Kalau rindu-rindu mak ke, bolehlah selit-selit lagu tu kan. Okey, insyaAllah. Selamat majlis kita ucapkan kepada Siti Halijah. Kita persilakan Siti untuk ada persembahan satu lagi ya. Iaitu lagu terbarunya, iaitu Emak Pulang. Persilakan. Terima kasih.
mungkin kan terjadi. Tuhan menyayangimu dan menjemputmu. Sudah saatnya emak berhenti berjuang, dan sudah takdir kini emak pulang. Doakan anakmu agar tidak malang, kerana ditinggalkan oleh emak tersayang. Akan ku tahan semua rindu, doa tetap ku panjatkan untukmu. Ya Allah, jagalah emak di sisimu, dan biarkan emak merasakan syurgamu. Sudah saatnya berhenti berjuang, dan sudah takdir kini pulang. Ya Allah, jagalah emak di sisimu, dan biarkan emak merasakan syurgamu. Emak, ku berteduh dalam doamu. Emak, terima kasih jasamu. Emak, kerana redha Allah adalah redhamu, maafkanlah daku. Emak, kerana redha Allah adalah redhamu, maafkanlah daku. Maafkanlah daku. Jangan lupa search Siti Khalijah di YouTube, di TikTok, di semua platform streaming lagu yang anda gunakan untuk mendapatkan lagu terkini single yang baru saja anda dengarkan tadi, Pulang Emak, yang mana akan anda dengarkan sendiri, yang membawa gabungan irama Melayu dan pop ballad sedikit untuk menghayati satu insiden yang berlaku dalam kehidupan penyanyi sendiri. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk Siti Khalijah dan juga kerjanya. Dan dengan itu kita ke Pulau Pinang seterusnya, balik pulau. Tamadun Batu Bersusun merupakan satu tarikan baru di Pulau Pinang. Jadi kita terus saja bersama dengan Zatul Iqmah yang telah pun bersedia dengan laporannya. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Baik, cerita pagi dari Pulau Pinang hari ini saya nak bawakan kepada anda berkenaan kita kata satu tarikan di kampung Sungai Rusa balik pulau ini, iaitu Tamadun Batu Bersusun. Dan seperti anda dapat lihat di bahagian belakang saya ketika ini, terdapat kita kata banyak struktur batu yang bersusun sepanjang 20 meter di sini. Dan dipercayai juga kawasan ini pernah menjadi penempatan untuk masyarakat zaman prasejarah dahulu. Jadi hari ini kita bersama dengan AJK, Pertubuhan Penggerak Seni Warisan Balik Pulau, iaitu Encik Muhammad Nazrin. Assalamualaikum Encik. Assalamualaikum. Ya Encik Nazrin, mungkin Encik Nazrin boleh kongsikan sedikit bagaimana kawasan ini mula dijumpai oleh orang ramai. Baik. Pada satu ketika dahulu, cerita ni dia disampaikan oleh penduduk-penduduk setempat dan menceritakan kepada generasi ke generasi tentang adanya penempatan di atas bukit.
Daripada situ, bila mereka menceritakan bahawa dulu di sini adalah penempatan asalnya adalah di atas bukit. Kerana di bawah ni dipenuhi dengan air laut lah. Sebelum dia menarik menjadi surut. Dan barulah bawa daripada atas dan buat penempatan di sebelah bawah. Jadi penemuan kami ini bila kami dapat diceritakan daripada orang yang terdahulu dan kami mengambil inisiatif daripada cerita itu dan mencari apakah sejarah ini betul-betul ada ataupun hanya rekaan semata-mata. Makna kata cerita ni memang dah didengar daripada zaman nenek moyang dululah. Ya, betul. Okey, baik. Jangkaan lah. Mungkin ada jangkaan berapa lama dah batu bersusun ni ada dekat sini? Jangkaan batu susun ni kalau kita nak ceritakan mengikut tahun tak terjangkau lah kiraannya tu kan. Tapi kami boleh katakan yang batu tahun ini mungkin dalam ratusan tahun dahulu kita boleh katakan macam tu lah. Makna kata belum ada kajian yang betul-betul lagi lah. Ya, betul. Kami pun masih menunggu pihak yang ingin mengkaji tentang batu bersusun ni. Okey, jadi mungkinlah kenapa batu bersusun ni kita kata tak dianggap sebagai kejadian semula jadi ke macam mana? Dia senang saja. Kalau nak dianggapkan sebagai semula jadi, dia mesti satu tempat saja ada. Tapi ini tidak. Dia keseluruhan bukit di seluruh Pulau Pinang ni. Kami dah naik ke seluruh bukit yang ada di dalam pulau dan kami jumpa batu seperti inilah. Dan lagi satu untuk menguatkan bukti itu, jika ia semula jadi, dia tidak akan ada selok-selok seperti yang cik boleh tengok ni lah. Batu-batu kecil ni dia menjadi sendal lah untuk daripada runtuhnya batu tu ke bawah. Maksudnya batu-batu kecil ni yang jadi penguat struktur batu ni lah. Okey, baik. Terima kasih Cik Nazrin kerana sudi berkongsi dengan kami. Baik, saya kira itu dahulu dari Pulau Pinang. Perkongsian dapat saya berikan kepada anda. Kembali bersama rakan di Angkasa Puteri. Silakan. Baik, terima kasih untuk meneruskan Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Kita mulakan dengan perkongsian dalam segmen SPM Sana Sini. Kementerian Perpaduan Negara mencadangkan sambutan Hari Kaligrafi Perpaduan Nasional diadakan setiap 14 Ogos sempena Hari Kaligrafi Sedunia. Cadangan dikemukakan Menteri Dato' Aaron Agodagang yang mahu sambutan diadakan di seluruh negara bagi membolehkan rakyat menghayati seni kaligrafi tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Selain itu, Kementerian juga akan mempertimbangkan mengadakan festival kaligrafi Unity yang melibatkan tulisan Jawi, Cina dan Tamil bagi memupuk kepelbagaian dalam masyarakat. MSM Malaysia Holdings Berhad sedang dalam perancangan untuk menceburi bidang penanaman tebu huluan bagi memastikan keterjaminan gula mentah di negara ini. Menurut Ketua Pegawai Operasi Kumpulan MSM, Hasni Ahmad, pihaknya akan bekerjasama rapat dengan kerajaan bagi memenuhi hasrat tersebut. Pada Mac lalu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, industri tebu Malaysia akan dibangunkan untuk membantu memenuhi permintaan negara terhadap gula. Ini berikutan penutupan ladang tebu tempatan di Cuping Perlis pada 2011 dan Malaysia bergantung sepenuhnya pengimportan gula mentah dari Brazil. 209 program jualan rahmah telah dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perlis sepanjang tahun lalu. Penganjurannya memberi manfaat kepada lebih 210,000 penduduk. Daripada jumlah itu, 149 dilaksana menerusi jualan rahmah bergerak, manakala selebihnya di premis-premis perniagaan terpilih di kesemua 15 kawasan DUN. Pengarah KPDN Negeri, Noraza Japar memaklumkan, nilai jualan keseluruhan yang direkodkan bagi kesemua siri jualan rahmah seluruh Perlis mencecah RM5,119 juta. Inisiatif jualan rahmah yang dilaksanakan setiap minggu di lokasi terpilih dilihat menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih murah dan berpatutan. Rakyat di Perlis juga lebih tertumpu kepada program jualan rahmah bergerak menerusi pendekatan kedai cari rakyat berikutan pelaksanaannya berhampiran lokasi penempatan penduduk.
Baik, demikian tadi dalam segmen SPM Sana Sini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Ada topik menarik yang kami akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kerana terus setia menemani kami. Dan pada pagi ini kita akan bawakan satu topik perbincangan yang agak unik, di mana kita melihat bagaimana seorang pensyarah universiti yang menjalankan kajian secara saintifik terus berkecimpung dalam dunia perniagaan. Jadi apa yang membawa beliau ke arah itu dan apa yang diperlukan, semangat yang diperlukan oleh seorang individu untuk bertukar arah ataupun mencari peluang baru. Kita bersama dengan tetamu saya, Kemis Dr. Muhammad Azri Abdul Rani, yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Gunaan Universiti Teknologi Mara UiTM, dan juga kini bergelar usahawan. Terima kasih Doktor kerana bersama kami. Sama-sama. Jadi sebelum kita mengorak langkah berbincang tentang keusahawanan Doktor, kita ingin mengetahui sedikit tentang latar belakang Doktor. Latar belakang. Okey, nama saya Muhammad Azri bin Abdul Rani. Sekarang berkhidmat di Fakulti Sains Gunaan UiTM Shah Alam. Saya menamatkan pengajian PhD di peringkat PhD pada usia 28 tahun dari Imperial College London pada tahun 2012. PhD dalam bidang? Chemistry. So, selepas 3 tahun, 2015, saya ke Japan, Kyoto University untuk postdoctoral study. Dan sekarang saya merupakan pensyarah kimia, saya merupakan penyelidik, dan saya juga merupakan atlet UiTM. Atlet? Ya, I play archery for UiTM. Wow. Dan saya merupakan pengasas untuk produk Dr. Aziz Perfume, iaitu produk penyelidikan UiTM yang telah pun dikomersialkan. Okey, kalau kita berbincang tentang produk penyelidikan, adakah doktor memang nak hasilkan produk ke macam mana? Ataupun penyelidikan itu yang menghasilkan produk, macam mana? Okey, secara jujur, jawapannya adalah tidak. Tidak. Saya tidak pernah imagine satu hari nanti saya akan keluarkan produk. Saya tak pernah imagine satu hari nanti saya akan jadi founder. Dan saya tak pernah imagine satu hari nanti saya akan bergelar edupreneur, meaning lecturer yang
you hasilkan penyelidikan and then you commercialize. Saya tak pernah imagine. Semuanya kerana background saya adalah ionic liquids. So daripada ionic liquid saya pergi kepada battery chemistry dan ceritanya bermula begini. Okey, kita mula-mula kita start dengan satu eksperimen. Okey, dalam satu eksperimen itu sebenarnya kita target apabila you A, you campur B, you akan dapat C. Okey. So itu secara teori. Okay. And then bila you buat experiments, kita A campur B, kita dapat C plus D. And then kita just, oh my God, what's that? Okay. So kita tak tahu itu apa. So as a chemist, okay, kita memang dah di-train. Kita memang dah dilatih. Setiap dapatan hasil kajian kita kena tahu kenapa. Kita bukan jenis, kita rasa eksperimen itu tak jadi, kita buang. No. Sebab kita dah di-train. Kenapa. So, bila kita analyse kita punya unknown compounds itu, kita dapati compounds yang kita cipta itu, yang kita hasilkan secara tidak sengaja itu sebenarnya tidak pernah dilaporkan sebelum ini. Dan itu adalah novel compounds. So, bila kita dah elucidate, kita dah tahu itu novel, kita start lakukan kepada structure searching. So, compounds orang guna untuk apa sebenarnya? So, bila kita lakukan structure searching itu, kita dapati compounds yang seakan sama, not identical, tapi seakan sama, pernah digunakan sebagai fixative, iaitu bahan lekat dalam air freshener. So dari situ tolak untuk kita hasilkan fixative dalam perfumery. So itu adalah turning point kita untuk kita hasilkan fixative dalam perfumery. So macam chemist ni, you dah ada satu target molecules. You nak benda tu. So you menyediakan jalan dia. Macam mana you nak hasilkan fixative itu? Anda dah dapat jawapan. Kita dah tahu target dia. So kembali kepada soalan. Begitu. Jadi memang merupakan satu perjalanan yang menarik. Apakah eksperimen awal itu, Doktor? A dengan B tadi. Okey, eksperimen awal sebenarnya kita nak mencipta satu electrolyte. Okay? Kita nak mencipta satu electrolyte untuk bateri. Okey, bateri, bateri you have cathode, you have anode. Okay, you have cathode, you have anode. So, cathode dan anode ni kalau kita nak faham, dia macam dia tak boleh tersentuh. Dia lelaki perempuan positif dengan negatif. So, dia kan ada separator. So, separator, kita nak mencipta bahan separator untuk bateri itu sebenarnya. So, kita cuba mencipta satu electrolyte yang kita nak cost efektif semua. Bila kita tengok macam, kita expect benda lain, kita expect at the end of experiment kita buat plus minus ni kita memang lain daripada yang lain. Jadi inilah hasilnya sekarang. Apabila doktor sudah pun menjumpai jawapan kepada persoalan kepada jawapan tadi, dan doktor sudah tahu cara untuk menghasilkan compound terbaru yang menjadi intipati kepada produk ini, bagaimana pula doktor terdetik untuk menghasilkannya secara komersial? Kerana dah dapat jawapan tu satu, tapi nak menjadi entrepreneur tu dia jauh perjalanannya. Oh yes, very good questions. Okay, sebab kalau you tengok akhbar, kita akan tengoklah, paper sekarang viral macam hasil penyelidikan tidak dipulangkan kepada rakyat, hasil penyelidikan hanya tinggal di universiti. So begini, konsep dia, apabila kita melakukan satu penyelidikan, so ini jawapan untuk pensyarah, backup pensyarah, penyelidik juga. Kita mengibaratkan dia sebagai jalan rata, satu jalan rata. Ini adalah hasil dapatan dan ini adalah commercialize. So bila kita ada produk, kita definitely kita akan commercialkan. Tetapi sebenarnya kita lupa bahawa bila kita ada dua benda ni, sebenarnya antara dua ni dia ada satu jurang yang sangat dalam. Okey, jadi ada satu jurang yang sangat dalam, sebab you tak boleh ada produk and then you commercialize. Tak. Sebenarnya ada satu jurang yang sangat dalam. So luckily, alhamdulillah kita mampu melepasi itu, sebab saya rasa benda paling penting adalah untuk you commercialkan sesuatu produk itu, kita kena tengok cost efektif. Sebagai contoh, sekiranya kita mampu mencipta satu gam atau bahan lekat untuk perfume itu sendiri, tetapi kosnya terlalu tinggi, dan kita terpaksa menjual perfume itu dengan harga yang sangat tinggi. So, adakah itu boleh dijual? Itu persoalan dia. Yes, innovation saya rasa kita terlalu banyak bakat di Malaysia yang menghasilkan inovasi yang sangat bagus, tetapi kita kena faham antara inovasi dan untuk komersialkan, dia sebenarnya ada satu jurang yang sangat dalam. Dan seterusnya juga kepada sokongan daripada UiTM kepada usaha-usaha doktor. Kerana kalau
kita lihat di baju doktor pun sudah ada 2 jenama. Okay. Jadi semestinya ada sokongan, the backing daripada UiTM. Bagaimana sistem sokongan di dalam UiTM sendiri untuk membantu pensyarah-pensyarah, penyelidik-penyelidik menghasilkan produk ataupun mengkomersialkan hasil dapatan? Oh, alhamdulillah di UiTM kita sangat bertuah. Saya melihat begini. UiTM dan UiTM dan Dr. Azri's Perfume Team adalah ibarat satu pasukan di mana UiTM ini bertindak, kalau saya boleh cakap, sebagai pusat penyelidikan dan kita sebagai staff di UiTM, kita bertindak sebagai penyelidik di dalam pusat penyelidikan itu. Sistem sokongan yang diberikan UiTM adalah sangat baik dari segi infrastruktur, and then kita pun dapat lab di UiTM untuk perfume. Semua sekali lah. And then apabila UiTM dah provide all the facilities, yang high-end instruments semua, in returns, apabila kita mengkomersialkan produk itu, pulangannya balik kepada UiTM. Kerana kita untuk setiap kotak tu kita akan membayar royalty kepada UiTM, licensing fees. So I would say that UiTM dan kami penyelidik ini di UiTM kita sebagai satu tim dan saling memerlukan. Jadi daripada pensyarah, penyelidik, atlet kepada usahawan pun ada jurang. Besar juga jurang tu sebab dia punya skill set lain. Jadi macam mana doktor boleh membina jambatan untuk sampai daripada satu tempat ke tempat yang lain? Begini, sebagai academician, sebagai academician yang telah mengkomersialkan produk, saya dapat lihat dunia akademik dan dunia bisnes adalah 2 dunia yang sangat berbeza. Dia macam terlalu berbeza. Bagaimana saya dapat bagaimana saya dapat komersialkan, saya rasa first kita produk kita tu kita yakin kita boleh jual. Dengan inovasi, kita ada lab result saintifik. Sebab itu adalah keyakinan yang saya ada. Keyakinan saya ada, saya rasa macam yes, kita boleh. And then sebab itu kita push lah untuk kita komersialkan produk kita. And then in terms of cost, kita mampu mencipta GAM itu dalam yang sangat murah dan sangat efektif. Sebab itu kita boleh jual dengan harga yang mampu milik. Kalau kita jual 8,000, 9,000 pun tak ada orang nak beli juga. Ada, tapi mungkin itu adalah mungkin premium. Boleh letak premium di belakang Dr. Aziz Perfume Premium. Jenama lain. Dan seterusnya mungkin kita ingin tahu juga tentang apakah keunikan produk ni. Sebab ada banyak jenama wangian di pasaran. Jadi mengapa doktor boleh begitu berani untuk menonjolkan satu jenama baru yang sebelum ini tidak pernah wujud dan bersaing dengan jenama-jenama sedia ada? Uniknya produk so basically uniknya produk UiTM ini, perfume UiTM ini, kita macam saya cakap, kita mencipta gam atau bahan lekat. Apa yang bahan lekat buat ni, gam ni buat, dia ibarat kita tahu wangian tu akan meruap. Bila wangian tu meruap, so sebab tu kita dapat bau, kita dapat inhale dia. Bila kita dapat inhale. So apa wangian tu buat sebenarnya? Gam tu buat dia memegang wangian itu daripada meruap. Ada satu benda nak meruap, so dia pegang. So bila dia pegang tu, dia akan meruap dalam keadaan yang sangat perlahan. So bila dia meruap dalam keadaan sangat perlahan, sebab tu bau dia lagi lama. So macam kita lah, macam kita ibarat dia macam apabila kita berjalan, ada orang tarik kita. Kita boleh berjalan, tapi kita akan berjalan dalam keadaan yang sangat slow. Itu function dia punya gam. Instead of orang lepaskan kita tak ada orang pegang, so kita akan terus vaporize, kita akan terus keluar. So kita punya lab tested, kita 72 hours on fabrics, confirm insyaAllah dapat. Tapi bila sampai pengguna, benda tu jadi lain, kita tak sure. Depends pada cara penggunaan juga. So 72 hours on fabric itu macam lab tested. Sebab tu kita confident. Sebab kita ada lab result, sebab kita tak overclaim ke apa. And then kita cuba, untuk kita punya brand ni, basically UiTM kita cuba provide
apa lagi orang nak? Apa lagi orang nak? So kita ada halal JAKIM, kita ada notified KKM, kita ada MySTI, meaning daripada sijil daripada MOSTI, meaning that okay, this is research product. Ini bukan produk timbang kilo. So kita provide value di sebalik kita punya produk pendidikan kita. Unik. Banyak yang kita tak tahu sebenarnya tentang industri wangian ini. Yang kini kita tahu apa yang diperlukan adalah gam untuk menghalang bau wangian itu daripada meruap. Dia nak menghalang, dia kurangkan kadar kemeropan. Dia meruap tapi dia slow. Dan selain daripada itu, apakah cara untuk doktor pasarkan produk? Sebab sekarang bukan saja saingan daripada jenama-jenama tempatan, tapi juga ada sememangnya saingan daripada jenama cara pemasaran. Bagaimana doktor menembusi pasaran sedia ada? You have to understand sebab saya chemist, saya chemist dan kita lecturer kita tak tahu apa itu marketing semua. I think that is the main hurdles untuk academicians ataupun Malaysian scientists atau penyelidik untuk mengkomersialkan produk. Sebab we have the knowledge, we have the product, tetapi kita ada satu halangan lain untuk marketing juga. So for us, so basically kita grow secara organic. I would say kita grow secara organic. Kita juga ada atas talian juga dan juga online dan juga offline. Organic itu mengharapkan sokongan daripada pengguna sebenarnya. Yes. Jadi apakah sebenarnya respon daripada pengguna? Tadi doktor kata lab tested 72 hours. Okay. Tapi respon daripada pengguna macam mana? Okay, respon daripada pengguna it depends. Okay, it depends. Mungkin bila orang beli produk kita, dia rating 1 star, mungkin dia juga jual perfume. Kita pun tak tahu. Oh, okay. Okay. So this is very subjective. Tapi alhamdulillah, so far kita rating kita 5 stars. So basically kalau dalam 100 orang 99 tu akan bagi 5 star. Dia bila kita dalam dunia perfumery, okay, kita takkan dapat satu bau satu dunia yang suka. So this is very subjective. Betul. And then bila kita cakap hasil dapatan kita 72 hours on fabric, okay, so obviously kita akan test pada fabric. Okay, lainlah kalau you test kat tangan, you akan mandi. You tak mandi. Okay. Macam mana you dah dapat 72 hours? Okay, so macam mana? Okay, so cara pasaran kita online dan juga offline, dan insya-Allah kita next month kita akan masuk Aeon. Wow, tahniah doktor. Oh, thank you. Dan soalan saya ingin kembali kepada asas tadi. Apabila doktor campurkan A, B dapat C dengan D. D tadi itu adalah gam atau wangian? Gam. Jadi dari situ bila kita dapat gam, kita tahu gam tu, and then kita tengok pattern orang ini menggunakan untuk air freshener. So bila kita dapat gam tu baru kita start, okey, dia buat air freshener, kenapa kita tak buat untuk perfume? So daripada situ kita start cari perfume punya applications. Sekarang doktor dah ada jenama sendiri. Adakah doktor berminat untuk berkolaborasi dengan jenama-jenama lain? Sebab gam itu doktor punya pattern. Yes. Macam mana? Adakah doktor berminat untuk berkolaborasi dengan jenama-jenama lain, wangian-wangian lain yang juga memerlukan khidmat sokongan gam tadi itu? Okey. So kita kena faham. Kita kena faham sebab ini adalah harta intelek UiTM. Okay. Apabila orang nak berkolaborasi dengan kita, dia kena go through UiTM juga. Sebab kita dah pattern itu. Bila academicians dia hasilkan satu produk itu bukan produk dia. So itu adalah pemunya, itu adalah UiTM. UiTM itu sendiri. So mungkin dia perlu go through proses. Tetapi secara jujurnya memang ada company yang buat perfume memang approach kita untuk dapatkan gam kita. Tetapi kita tak jual. Kita tak jual sebab first adalah kerana kita nak menjaga kerahsiaan. Kita tak tahu dalam you punya company, mungkin you ada you punya chemist. Untuk pecahkan. Mungkin you ada chemist you akan pecahkan molekul tu, you akan tahu apa struktur dia juga. Jadi ini adalah dunia perniagaan. Kita nak seal. Ini adalah dunia perniagaan yang mencabar, yang mana doktor menggunakan satu sistem yang saintifik untuk menghasilkan produk yang begitu unik dan juga mempunyai lab tested results untuk membuktikan keabsahan produk tersebut, dan bakal anda menjumpai jenama Dr. Azri di Aeon tidak lama lagi. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada doktor kerana sudi bersama-sama. Sebelum kita beri laluan kepada segmen seterusnya, doktor, apakah nasihat doktor kepada usahawan-usahawan, bakal usahawan dan juga penyelidik yang mungkin tadi berada di sebelah sini jurang tadi, tapi ingin menyeberangi jabatan itu?
kepada sesiapa saja yang ingin menceburi bidang perniagaan, saya sama ada penyelidik ataupun orang awam, sebab saya jujur saya memang tak pernah terlintas untuk menjadi usahawan semua untuk komersialkan produk. Saya akan cakap 110% highly recommended. Kerana apabila kita as a lecturer ataupun scientist, you komersialiskan produk you, dia sebenarnya tukar saya punya dunia. Dia tukar saya punya dunia, perspektif saya 180. Okay, macam apabila produk kita sampai kat pengguna, he doesn't care. Dia tak kisah kau graduate bagus ke, ada PhD ke apa. Yang penting dia dapat bagus ke tidak produk tu. So, nasihat saya highly recommended, kerana bagi saya dunia perniagaan adalah that's the reality. Dunia reality. Itu bagi saya. Dan you punya personality, cara you bercakap, cara you interact, semua akan bertukar insya-Allah ke arah yang lebih baik. Terima kasih Kemis Dr. Azri kerana sudi bersama-sama dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan dengan itu kita akan beri laluan kepada rakan-rakan setugas di Jabatan Met Malaysia untuk menyampaikan laporan cuaca, dan kita akan kembali bersama anda selepas ini. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada paparan carta angin semasa. Rantau negara masih lagi menerima arah angin timuran dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km per jam. Namun begitu, luruan angin timuran ini lebih tertumpu di bahagian selatan Semenanjung, juga di bahagian selatan Sarawak, yang mana keadaan ini boleh menyebabkan potensi kelembapan lebih tinggi di kawasan yang berkenaan. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada bagi daerah Kuantan, Pekan dan Rompin di negeri Pahang, begitu juga di daerah Mersing, Kota Tinggi, Kluang, Kulai dan Johor Bahru di negeri Johor. Manakala di Malaysia Timur pula, amaran hujan berterusan masih lagi berkuat kuasa bagi semua bahagian selatan di negeri Sarawak, termasuklah di bahagian Mukah dan Bintulu. Dan kami jangkakan amaran hujan berterusan ini akan tamat pada tengah malam hari ini. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Hujan yang berlaku semenjak dari awal pagi tadi di negeri Johor, Melaka dan Negeri Sembilan sudah pun dilihat semakin beransur reda. Namun begitu, terdapatnya hujan di satu dua tempat masih lagi berlaku di negeri Pahang. Dan kami jangkakan hujan masih boleh berlaku di negeri Terengganu dan Kelantan, yang mana keadaan awan aktif ini masih lagi boleh memasuki kawasan daratan pada pagi ini. Bagi lain-lain negeri di negeri utara dan pantai barat, kami jangkakan keadaan cuaca baik ini akan berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Dan menjelang ke petang nanti, hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku di satu dua tempat melibatkan kesemua negeri di Semenanjung, kecuali di negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Baik, bagi keadaan cuaca di Sabah dan Sarawak pula, cuaca lembap yang berlaku di negeri Sarawak pun sudah dilihat semakin beransur reda semenjak dari pagi tadi, dan kami jangkakan keadaan cuaca baik di kedua-dua buah negeri ini akan berterusan sehingga ke awal petang nanti. Dan menjelang ke petang nanti, hujan lebat berserta ribut petir boleh berlaku di kebanyakan bahagian di selatan negeri Sarawak juga pedalaman. Untuk negeri Sabah, hujan di satu dua tempat boleh berlaku di bahagian pedalaman, Tawau dan Sandakan di negeri Sabah. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca semasa di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Saya tengok ramalan cuaca tadi tu nampak banyak awan, banyak orang kata petir, banyak rintisan-rintisan hujan. Jadi hujan-hujan ni kadang-kadang kita rasa macam hujung-hujung minggu pula tu kan. Sedapnya tidur kalau dapat tilam lembut, dapat tilam selesa, dapat bantal selesa kan. Jadi dengan sini kami nak kongsi kepada anda bagaimana anda ingin mendapatkan tidur yang lebih bermakna untuk anda semua bersama dengan tilam herba pertama di Malaysia. Jadi hari ini kita bersama dengan Zaitun Khalid ataupun Zai, jurucakap produk Herba Fame. Ini tilam herba kita nak kongsikan dengan penonton. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum Zai. Waalaikumsalam. Syu, sihat Syu? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak Syu pun bersemangat sangat hari ini. Ada tidur yang lena semalam? Kalau dengar Herba Fame lagi lena. Lagi lena, betul? Betul Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syu, terima kasih kepada anda semua. Jadi, Zai nak minta kepada kakak-kakak, kepada abah ataupun ibu yang tengah buat kerja sekarang ni, yang tengah menyapu, tengah memasak, tolong berhenti sekejap. Berikan Zai 10 minit sahaja untuk Zai bagi satu perkongsian kepada anda semua macam mana cara untuk dapatkan tidur yang lena. Tapi sebelum Zai bermula, anda boleh ambil dulu nombor telefon kami ke 019-4144-288. Zai ulang sekali lagi, 019-4144-288. Okey, kepada anda, kena ingat, hari ini kita berikan kepada anda 28 orang yang terawal promosi dengan harga yang terendah di mana kita berikan tilam herba bukan sahaja pertama di Malaysia, Syu, tetapi ini adalah tilam herba yang pertama di dunia dengan harga serendah RM1,199 berserta anda tambahkan RM1 untuk dapatkan hadiah percuma iaitu kita berikan kepada anda 1 unit air fryer. Okey, Fame ni sebenarnya Syu dah lama dah pun di pasaran di mana kami adalah pengeluar untuk kelengkapan alat tidur lebih daripada 28 tahun. Jadi dah lama kita bertahan di industri dan disebabkan permintaan ramai, disebabkan kami ni orang kata nakkan sesuatu yang memberikan keselesaan kepada anda semua sebagai tanda penghargaan. Kita bawakan satu tilam yang ada kesemua herba. Tahu tak Syu? Kenapa kan kalau kita tengok atuk nenek kita masih lagi bertenaga, masih lagi boleh buat kerja-kerja. Disebabkan apa tu Syu? Selalunya. Kalau tanya saya sebut herba lah. Kan? Dulu kan mana ada ubat-ubat macam sekarang kita beli kat farmasi kan. Betul. Akhirnya jadi herba lah macam anda tengok sekarang ni kan. Ya, betul. Untuk pengetahuan anda, tilam herba kami ni apa yang paling penting adalah kami letakkan dalam ni ada ginseng. Ginseng ni sebenarnya adalah raja segala herba. Inilah yang diamalkan oleh tok nenek moyang kita di mana yang boleh memberikan kesegaran kepada anda semua bila bangun tidur. Maklumlah kan kita ada 24 jam satu hari, 8 jam dekat atas katil. Jadi kita perlukan sesuatu yang selesa. Tak cukup dengan tu. Kita ada juga untuk memberikan orang kata wangian, kesegaran. Kita ada aroma seperti lavender, rose dan juga jasmine. Inilah dia yang anda nampak ni yang kita letakkan di dalam tilam. Ada juga lada hitam yang berfungsi sebagai antioksida. Dan ni ramai tanya ni Zai. Kan macam-macam tengah tengok sekarang ni kan tilam herba, nampak herba yang kita tengah paparkan sekarang ni macam kecil-kecil, halus-halus. Mana datang kat mana diselitnya herba-herba ni kan. Itu soalan yang baik Syu. Sebenarnya untuk pengetahuan anda, kalau anda nampak tadi kan kesemua herba-herba ni mana ada Zai. Tilam yang kita berikan kepada anda, kalau anda tengok di sini kita ada 2 layer. Layer yang pertama ni sebenarnya kita letakkan herba. Inilah dia layer yang pertama. Ya, betul. Untuk memastikan tidur anda lebih lena, kami memberikan kepada anda separa empuk dan juga separa padat. Kenapa? Bila terlalu empuk sangat, bila kita baring kan badan kita tenggelam. Bila badan tenggelam itu yang boleh menyebabkan sakit belakang, disebabkan struktur ataupun posisi badan kita ni tak ada dalam keadaan yang betul. Disebabkan itu kita letakkan daun semambu untuk memastikan dekat bahagian belakang anda ni rasa selesa, tak hangat, tak panas. Kita faham walaupun di Malaysia ni kan cuaca hujan sekalipun tetapi masih lagi kalau kita tidur tu rasa macam ya Allah hangatnya. Okey. Dan ini dia Zai nak tunjukkan kepada anda di sini. Ini herba-herba yang kita letakkan di dalam tilam. Anda tak perlu risau lagi dah. Kita berikan dengan harga istimewa. Okey, Zai nak ingatkan sekali lagi untuk ambil nombor telefon kami di 019-4144-288. Kalau anda terlepas, boleh sahaja ambil gambar di kaca skrin TV. Kerana apa? Untuk hari ini kita berikan dengan harga RM1,199 dengan 1 unit air fryer yang anda boleh dapatkan dengan harga RM1 dan
dan juga kita berikan kepada anda penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Kan menarik tak menarik? Kita berikan. Anda tak perlu risau lagi dah. Sekiranya anda ada tilam lama, boleh tukarkan dengan kami. Berikan sahaja kepada kami. Kami akan bantu anda untuk ambil tilam lama dan gantikan kepada tilam baru. Ingat, hari ini promosi terhad. Apa yang anda perlu buat, miss call sahaja kami ataupun WhatsApp sahaja. Kami akan bantu anda dengan lebih lanjut. Nombor telefon kita tu. Tapi nak tahu tak apa yang best ni? Saya first time ni. Selalunya kalau Herbal Fame datang, dia cerita bantal. Tapi ni dia bawa tilam. Yang best ni tilam ni bila kita duduk, dia tak bergoyang sebelah. Ya, jadi betul. Kalau tidur suami isteri, nak bangun pagi, subuh-subuh ke kan. Takut ganggu suami penat kerja ke kan. Jadi saya rasa tak ada masalah kot. Tak ada. Okey, kalau kita nampak dekat sini, Syu, cuba kalau kita duduk kan, kita rasa macam boleh nampak dekat sini, tilam ni masih lagi dalam keadaan yang baik. Disebabkan apa? Ini yang kita perlukan. Separa empuk ni, Syu. Cuba Syu rasa. Apa yang Syu rasa bila Syu pegang kita punya tilam herba ni? Dia lembut, tapi dia maksudnya dia tak adalah lembut sampai bila kita duduk tu dia melendut kan? Ya. Selesa lah. Betul. Yang ini kita berikan kepada anda masih lagi empuk tapi separa empuk. Jadi tak adalah Syu lepas ni bergaduh dengan suami isteri. Isteri nak pergi kerja pagi-pagi kan. Tiba-tiba mengganggu pula si suami yang tengah tidur lena tu kan. Yang ini kita berikan kepada anda separa empuk. Inilah dia, daun semambu yang memberikan kelembutan. Bila anda tidur rasa sangat-sangat selesa, bangun pagi terasa segar. Okey, ingat RM1,199 tambahkan RM1 untuk dapatkan 1 unit air fryer kita berikan kepada anda. Tak cukup dengan tu, kita berikan lagi penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Biasa kan Syu, orang ni kan jaga makan, bersenam, tapi tak tahu sebenarnya tidur yang lena pun penting juga untuk kesihatan. Betul. Especially untuk sesiapa yang pakai tilam daripada Herbal Fame ni kan. Satu lagi ni Zai, ada yang tanya, kalau nak pakai herba kan kita tahulah bau dia kan kuat kan. Macam contoh kalau kita makan jamu ke apa herba-herba tu, kadang-kadang ada orang tak boleh terima. Jadi pakcik-pakcik kat luar tanya, okey ke tilam ni ada herba-herba ni baunya macam mana? Okey, kalaulah kata tanya Zai, semestinya Zai akan kata, oh ni just nice, memang tak ada pun bau-bau herba yang tak boleh diterima. Kita tanyalah Syu lah sebagai seorang yang merasai, sebagai seorang yang orang kata ada pengalaman duduk dekat atas ni, macam mana rasa dia Syu? Okey, ni pengalaman jujur lah sebab saya duduk kat sini kat atas katil ni, saya rasa sendiri tilam herba ni tak ada bau-bau yang tidak menyenangkan. Selesa lah maksudnya. Betul. Tapi anda tak perlu risau, sebenarnya dalam ni apa yang kita berikan adalah dia ada aroma-aroma. Maksudnya dia bukanlah bau yang terlampau yang orang kata kadang-kadang tak boleh diterima. Kita berikan aroma, ada bunga lavender, bunga rose, bunga jasmine. Jadi anda tak perlu risau, apa yang kita berikan ini sememangnya terbaik. Ini dia yang kita berikan kepada anda. Dah tak perlu lagi nak beli secara berasingan, taburkan dekat atas katil. Tak perlu. Tilam Herbal Fame kita berikan kepada anda dengan harga istimewa RM1,199. Tambahkan RM1 untuk dapatkan air fryer. Air fryer ni kat luar. Harga asal dia berapa ni tilam ni? Harga asal dia. Okey, Syu tekalah harga asal dia berapa? Saya jangan beli tilam masalah. Saya tak tahu harga paket tilam. Tapi saya rasa mesti beribu punya dekat luar, betul tak? Untuk pengetahuan anda, tilam ini dekat luar harganya RM4,899. Hari ini, Syu, Zai baru dapat terima mesej daripada tim kita. Okey, yang sekarang ini tilam kita cuma tinggal 17 unit sahaja. Wow, quickly grab. Cepat. Betul, anda kena cepat-cepat. Okey, Zai ni bukan apa. Zai kesetukan masa tahu. Zai ada 10 minit sahaja untuk beritahu kepada anda tentang kita punya tilam hari ini. Dan sekarang ini anda ambil dulu nombor telefon dan ini merupakan antara feedback ataupun orang kata maklum balas daripada pelanggan yang berpuas hati. Tak perlu risau, sesuai untuk semua jenis peringkat umur. Daripada kanak-kanak, daripada orang dewasa, daripada orang yang berusia. Tak kisahlah, kadang-kadang nak berikan hadiah kepada yang tersayang. Kepada mak ayah kita di kampung, kepada atuk nenek kita, opah kita untuk memberikan keselesaan. Ini salah satu caranya dengan harga serendah RM1,199. Ingat, sekarang cuma tinggal 17 slot yang terakhir. Anda kena grab sekarang, WhatsApp kami ataupun miss call sahaja kami. Teruskan buat pembelian ataupun teruskan transfer untuk order.
sebelum pukul 1 tengah hari sebab risau. Okey, kita berikan untuk 28 slot sahaja. Sekarang tinggal 17 slot. Kena cepat. Siapa cepat dia dapat. Tilam ni dia boleh tahan lama, Zai? Ya, kita berikan kepada anda, sekali lagi Zai nak bagi tahu apa yang anda bayar untuk RM1,199 untuk jaminan 10 tahun. Kita berikan ketebalan 8 inci, penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia dan juga kita berikan kepada anda ada 2 layer. Layer kat bahagian ataslah layer yang ada herba, layer kat bahagian bawah ni untuk memberikan keselesaan sesuai untuk mereka yang baru lepas bersalin, yang baru lepas surgery, kan, untuk kanak-kanak tak perlu risau, selamat untuk digunakan. Yang paling penting sekali Zai sukalah cuba Syu bagilah orang kata, tunjukkan sikit kepada penonton dekat rumah. Kadang-kadang dia kata, oh Zai tu yelah dia jurukakap. Syu sendiri rasa macam mana ni kalau kita tidur ni? Sebab kalau kita tengok daripada depan ni, dia ada ketebalan dia yang saya rasa cukup sempurnalah. Dia tak terlalu tebal dan tak terlalu nipis. Jadi untuk siapa-siapa yang baring, kira kalau pakai tu bila akan terus rasa selesa. Ni belum masuk cadar lagi. Belum masuk comforter lagi, apa duvet. Ya, betul. Anda tak perlu risau sebab kami dah berikan untuk yang first layer ni memang selesa dah. Tidur macam ni pun dah selesa dah sebenarnya. Ya, sangat-sangat selesa dan juga kalaulah kata kepada mereka kan yang nak membeli katil ke ataupun nak beli bantal ke, kami juga ada sediakan dan kami juga ada perabot-perabot. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, boleh juga pergi ke unit pameran kami di Jitra dan juga Alostar Kedah dan juga di Kamunting Perak. Ingat, WhatsApp kami ke 019-4144-288 ataupun miss call kami sekarang untuk buat tempahan. Okey, baik. Terima kasih Zai bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan tilam Herbal Fame kepada penonton kita di luar sana. Jadi boleh hubungi talian yang dikongsikan oleh Zai seketika tadi untuk mendapatkan harga tilam yang pastinya berbaloi untuk anda semua. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini ada banyak topik menarik kami akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana. Waktu yang berlari tidak lagi menanti, zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci. Dalam dunia data, pangkalan data utama, melangkah maju, informasi bermakna, memberi cahaya. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini pagi untuk semua data terhubung lebih sejahtera. Setiap big data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Tiada yang tertinggal, taraf ditingkatkan.
kita perkenalkan sistem padu bangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sudahkah anda berdaftar dengan padu sebahagian daripada GovTech yang akan mengubah cara hidup kita sebagai rakyat Malaysia? Jadi dengan keadaan segera sila layari padu.com.my untuk mendapatkan maklumat lanjut bagaimana anda boleh mendaftar dan terus menikmati subsidi bersasar yang akan dikemas kini dari masa ke masa. Baik, dengan itu kita akan membuat satu anjakan. Selalunya kita melihat harga barang tinggi, bagaimana untuk kita mendepani cabaran harga barang. Tapi bagaimana pula cara untuk kita menambah pendapatan? Cara yang paling kita dapat lihat adalah dengan menjadi usahawan. Tetapi apakah anjakan pemasaran yang diperlukan oleh usahawan sedia ada sekarang untuk mendepani cabaran baru di dalam pasaran? Kita bawakan seorang usahawan yang cukup berjaya. Syarikatnya sudah pun meluaskan dan melebarkan sayap ke luar negara. Kita bersama dengan Datuk Muhammad Mustaqim Lokman Hakim yang merupakan seorang usahawan. Terima kasih kerana bersama kami, Datuk, pada pagi ini. Anjakan dalam aspek pemasaran itu adalah fokus kita. Datuk sudah pun melebarkan sayap ke luar negara dan sudah pasti strateginya berbeza apabila Datuk mula berjinak-jinak dalam pemasaran ini terlebih dahulu. Jadi apakah strategi proaktif yang Datuk sendiri boleh cadangkan kepada usahawan-usahawan di luar sana yang sedang menonton siaran ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku CEO Global Steel Holding dan cawangan saya ADAC dan juga pion April di luar negara. Okey, dalam perniagaan kita ni kita jangan milih pelanggan. Sebab milih peluang, kita kena pilih peluang ya. Kerana tanpa peluang kita tak tahu apa kehendak pelanggan sepenuhnya. Okey. Di tahun 2024 pelanggan kita bukan di kalangan orang-orang biasa. Semuanya di kalangan orang yang cerdik pandai, okey, yang saya study produk company kita, okey, personality kita. Jadi kita kena lebih jadi proaktif lah, okey, untuk membekal tenaga kerja yang mahir untuk mengukuhkan syarikat di masa akan datang. Datuk memulakan perniagaan pada tahun yang sangat mencabar, 2020, dan sehingga kini 2024. Apakah cabaran yang terus dihadapi dari masa ke masa? Kerana melihat 2020 cabarannya berbeza, 2024 cabarannya pun berbeza. Jadi apakah perjalanan Datuk dalam menempuh pelbagai cabaran? Okey, di sebelum ni syarikat kita memang dah lama kita buat lebih pada construction. Construction selepas pandemik daripada 2020 tu kita gunakan nombor baru yang sedia ada untuk membuat bisnes. Pada saya buat bisnes lah, sebab itu yang kata mudahlah dengan e-dagang ataupun dia punya platform yang digunakan sekarang ni. Okey, peluang perniagaan ni di hujung jari orang kata. Okey, pelanggan telah menormalkan dia punya pembaruan dalam perniagaan lah. Alhamdulillah syarikat saya stay bertahan sampai ke hari inilah. Jadi dengan aplikasi yang kata di media sosial, talian pembayaran atas talian itu sebenarnya mengurangkan kos daripada segi transport, renovation dan sebagainya lah. Dia sangat jimat lah kos nak dibandingkan dengan audit dan sebagainya. Jadi untuk Datuk sendiri, perubahan ataupun anjakan dalam dunia teknologi, e-dagang dan sebagainya yang Datuk sebutkan tadi juga membawa cabaran back end untuk Datuk. Macam mana Datuk boleh berubah daripada sebuah syarikat yang mungkin menggunakan cara analog kepada sistem-sistem digital dan seterusnya boleh menggunakan kaedah-kaedah e-dagang yang Datuk sebutkan tadi? Okey, dengan keadaan ekonomi dunia sekarang ni,
setiap orang perlu bersedia lah dengan segala kemungkinan normal dan tadilah. Konsep e-dagang dan bayaran atas talian ni adalah merupakan satu trademark masa kini lah. Persiapan saya untuk menghadapi situasi seperti ini dengan menyediakan bajet berpanjangan, menyediakan bajet dan simpanan yang dalam akaun khas untuk kedepannya. Sebab kita tahu ekonomi sekarang ni tak sama macam sebelum ni. Terjejas dengan pandemik yang yang berlaku sebelum ni. Ramai yang terjejas daripada perniagaan, aktiviti luar dan sebagainya. Inilah salah satunya kita buat persediaan untuk ke depan. Sebab kita tak tahu di masa akan hadapan ni, masa ke depan ni kita tak tahu apa yang berlaku untuk situasi daripada masa ke semasa ni. Jadi sebenarnya kita akan melihat bahawa dunia digital ni akan berkekalan. Dia akan sampai bila-bila pun manusia akan tetap menggunakan kaedah teknologi digital yang semakin canggih, ada AI dan sebagainya. Di Malaysia pun kita sudah pun cuba untuk ke arah itu dengan sistem-sistem seperti PADU dan program yang baru dilancarkan iaitu AI untuk rakyat dan sebagainya. Tetapi untuk perniagaan, untuk usahawan, bagaimana Datuk membina satu platform pemasaran yang menggunakan kaedah digital yang boleh diakses oleh semua lapisan pelanggan Datuk ataupun bakal pelanggan kerana Datuk tidak memilih pelanggan. Jadi bagaimana Datuk membina platform digital untuk tujuan pemasaran? Okey, untuk pandangan saya, kalau untuk digital pemasaran ni sebenarnya itu salah satu platform yang sangat sesuai dan bagus lah. Yang pertama sekali kita menggunakan di media sosial seperti apps, di Facebook, di Instagram, TikTok dan sebagainya. Sebab dengan musim sekarang ni semua netizen di luar sana lebihkan mudah terpengaruh dengan short video ataupun siaran secara short. Maknanya secara simple. Dari situ menarikkan perhatian dan menghentikan pelanggan tu menengok video tersebut. Jadi untuk pembeli, kuasa membeli di atas talian tu memang kata kuasa yang sangat tinggi. Tak perlu lagi kita buat secara door to door, face to face, nak kena pergi sini, nak pamphlet, nak kena print flyers dan sebagainya. Itu salah satunya advertise yang sangat sangat berkesan di digital 2024 ni. Jadi saya sarankan kepada pengguna-pengguna di luar sana yang mana berjinak-jinak untuk tingkatkan lagi dia punya ekonomi dia. Jadi kita kena buat platform sebeginilah, lebih cepat dan menarik. Bila kita ambil kopi yang sedia ada punya, kita jadikan dia satu peluru untuk kita berkembang lebih jauh lagi. Dan apa yang perlu kat situ meyakinkan klien. Jadi secara tak langsung sebagai contoh produk A yang kita beli untuk meyakinkan pada pelanggan, mengelakkan daripada segi penipuan dan sebagainya, sampai ke rumah baru membuat pembayaran. Jadi apakah antara semua platform yang Datuk guna, platform digital, yang mana Datuk paling sukalah, yang mana paling akrab dengan Datuk? Bagi saya untuk sistem platform ni saya gunakan di media sosial lah. Selain daripada TV, nak kata TV tak semua orang tengok TV sebab ansih bekerja. Nak katakan paper itu zaman sebelum ni lah, lebih pada on paper. Jadi kita tengok di Instagram dan juga di TikTok lah. Platform yang paling sesuai dan cepat lah. Sebenarnya kita pun sudah bergerak ke arah itu di RTM, tidak sahaja kepada TV tapi juga ada RTM Klik, kita ada YouTube dan sebagainya. Jadi sambil kita berbincang ini Datuk, kita sedang dipancarkan secara live di Facebook dan juga di YouTube. Jadi ini adalah pembaharuan yang dibawa oleh dunia masa ini dan sebagai seorang pengguna kita juga perlu memikirkan kaedah-kaedah yang bukan sahaja menguntungkan poket tapi juga memberikan kepuasan kepada diri kita. Jadi dunia sekarang dia bukan saja penuh dengan cabaran teknologi tapi juga penuh dengan cabaran mata wang di mana kita melihat bahawa harga barang mungkin semakin tinggi. Bagaimana Datuk secara peribadi mengawal perbelanjaan, membawa kepada penjimatan dan seterusnya mencapai sesuatu yang lebih menguntungkan untuk Datuk dan juga perniagaan? Okey, nasihat saya pengguna kena berhemah lah, berjimat. Okey, berjimat daripada segi pembelanjaan bukan mengikut nafsu. Sebab daripada dulu sampai ke kini tak pernah lagi yang dikatakan barang tu murah.
tak ada lagi barang tu murah. Barang sentiasa naik dan terus naik. Bukan sengaja pihak tertentu untuk tetapkan harga dan sebagainya. Malah daripada segi ekonomi negara juga untuk maju ke depan. Jadi kat situ jangan terpedayalah dengan promosi-promosi yang tidak menguntungkan atau mendatangkan faedah pada kita. Memang betul perniagaan atas talian ni mudah. Okey, pembayaran di hujung jari, tapi kena beringat. Okey, sebab cabaran ekonomi global yang sangat besar. Sebaliknya buat sumber pendapatan. Untuk memastikan kestabilan ekonomi, sama-samalah kita menjaga dan plan untuk ke depannya. Jadi saya rasa untuk untuk berjimat cermat tu wajiblah. Baik kita saving sebanyak yang mungkin untuk ke depannya. Sebab kita pun tak tahu apa yang akan hadapi. Contoh misal kata pandemik sebelum ni PKP. Bila arahan daripada kerajaan mengeluarkan statement PKP memang lockdown. Jadi dalam keadaan tu semua agak serabut, pusing kepala dan sebagainya. Inilah salah satunya bila kita dah terjadi benda yang mengejutkan kita dan lebih berhati-hati dan mengurangkan kos pembaziran. Jadi ini adalah penting, satu nasihat yang penting bukan saja kalau kita menghadapi kesukaran baru kita nak berjimat, tapi dalam masa-masa di mana kita untung pun kita kena berjimat juga. Ya, betul. Dan itu menjadikan satu simpanan, kita akan wujudkan satu simpanan untuk hari di mana kita memerlukannya. Seterusnya nasihat dan harapan Datuk untuk para usahawan di luar sana yang sedang menonton siaran ini. Mereka pun ingin berjaya seperti Datuk, ingin melebarkan sayap kedua negara. Bagaimana untuk Datuk bantu mereka dari segi strategi pemasaran, dari segi hala tuju? Apakah inspirasi yang boleh Datuk berikan kepada mereka pada pagi ini? Okey, bagi saya nasihat saya satu daripada tadilah segi pembelanjaan. Yang kedua, jangan buat satu benda mengikut nafsu ataupun mengikut orang lain. Sebagai contoh, orang A membuat bidang A. Jadi saya orang pertama ataupun orang yang berniaga ikut apa orang lain berjaya buat. Itu sebenarnya cara yang salah. Setiap apa bisnes yang kita buat pun kita kena ada strategi. Strategi itu program yang kita rancangkan ke depan. 5 bulan ke depan, 5 tahun ke depan, itulah strategi yang kita buat untuk kita lebih berhati-hati. Dan jangan jadikan satu kegagalan itu untuk satu yang penting mendownkan kita atau menjatuhkan semangat kita. Jadi jadikanlah ia sebagai satu senjata untuk meningkatkan kita punya prestasi untuk ke depannya. Jadi nasihat saya untuk di musim sekarang ni berniagalah sangat untung sebenarnya. Okey, banyak platform yang dah dikenalkan. Okey, banyak cara yang kita boleh iklankan. Bukan kita perlu hire seorang, malah kita boleh jimat daripada kos sewa rumah, sewa office, okey, gaji pekerja, runner, transport, dah mudah, dah ujung jari. Kalau misal kata barang yang kita jual adalah bunga, contoh bunga ini saya nak jual, ada pembeli di luar sana, just kita post. Dia yang bayar kos post dan kita tinggal proses untuk hantar ke sana. Yang hantar pun bukan kita punya workers, bukan kita punya orang. Jadi kita menggunakan perkhidmatan yang sedia ada di Malaysia seperti Pos Malaysia, JNT dan sebagainya. Itulah dunia sekarang, Datuk, semua di hujung jari. Apakah harapan Datuk untuk usahawan-usahawan di Malaysia? Apa yang Datuk ingin lihat daripada usahawan-usahawan di Malaysia ini supaya pada tahun 2024 dan seterusnya mereka akan membawa Malaysia ke pesada dunia? Okey, harapan saya nak sangatlah tengok generasi sekarang ni yang terus maju ke depan dan yang masih di comfort zone bawah, yang masih 50-50, ada keyakinan yang sangat tinggi untuk majukan diri sendiri, bukan untuk orang lain. InsyaAllah saya yakin saya dengan cara begini, dia mudahlah. Platform sekarang ni sangat mudah, tak seperti macam sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni banyak media yang tak ada lagi yang kita boleh gunakan. Jadi itu adalah pesanan terakhir daripada Datuk untuk semua penonton Sahabat Pagi Malaysia, terutama sekali anda yang mungkin berkecimpung dalam bidang keusahawanan supaya memajukan diri, tingkatkan capability dan gunakan teknologi sedia ada, platform-platform digital dan juga perkhidmatan sokongan ditawarkan, semua di hujung jari. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam Sahabat Pagi Malaysia. Selamat berjaya kepada Datuk dan selamat tahun baru. Dan seterusnya kepada para penonton, kita akan ke negeri Sabah di mana program CSR RTM Sabah dan juga tabung haji merupakan satu kerjasama yang dibawakan di Kampung Rezab Lembaga Apin Keningau. Kita bersama dengan Dulis Simon untuk laporannya.
Baik, terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Cerita Pagi Sabah hari ini kami bawakan anda secara langsung dari Kampung Rizab Lambanga Apin-Apin Keningau berkenaan dengan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR RTM Sabah dan juga Tabung Haji sendiri. Dan program ini merupakan program pertama untuk tahun 2024 dan bersama saya pada pagi ini iaitu yang berbahagia Tuan Haji Yusdi bin Haji Nasib, pengarah Tabung Haji Sabah. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi, terima kasih. Mungkin Tuan boleh kongsikan ataupun melihat kepada impak program yang berlangsung di kampung ini sendiri. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Ini merupakan program yang julung-julung kali diadakan oleh Tabung Haji bersama RTM. Sebenarnya Tabung Haji dan RTM memang berpisah tiada. Memang berpisah tiada semenjak dari dulu lagi. Ya, jadi terutama sekali apa saja program Tabung Haji, terutama sekali operasi haji, sepanjang operasi haji. RTM tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah orang kata sentiasa berhubung dengan kami untuk membantu kami menyampaikan berita-berita terkini berkenaan Tabung Haji. Dan maksudnya perjalanan dakwah haji ini kami tidak bersendirian. RTM sentiasa bersama kami. Terima kasih banyak kepada RTM. Juga pada program kali ini merupakan julung-julung kali diadakan semenjak Tabung Haji Sabah ditubuhkan, ya. Iaitu jejak masyarakat riuh bertemu Keningau. Saya dapati sambutan amat menggalakkan. Semenjak dari pagi tadi saya dipahamkan ramai pengunjung telah memenuhi surau ini daripada 3 kampung saya dipahamkan. Dan setiap kampung sekurang-kurangnya ada 360 keluarga. Ya, jadi alhamdulillah saya amat berbangga dan amat teruja bila dan sambutan di kampung ini sangat-sangat meriah. Dan kami berharap supaya lebih ramai lagi umat Islam di kampung ini ataupun di desa negeri Sabah ini amnya untuk sekurang-kurangnya membuka akaun Tabung Haji sebagai langkah pertama untuk ke Tanah Suci Mekah satu hari nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ya, Tuan, melihat dengan keberkesanan program yang berlangsung pada hari ini kerana dapat menyantuni masyarakat Islam di kampung ini, mungkin harapan Tabung Haji sendiri bukan saja dengan pihak RTM, mungkin bekerjasama dengan pihak agensi yang lain. Benar, saudara. Sebenarnya kami amatlah berbesar hati jika ada agensi-agensi lain lagi yang sudi bekerjasama dengan kami sebab dakwah haji ini bukan tanggungjawab Tabung Haji sendirian. Juga kami harap kita bersama-sama mana-mana agensi lah. Tak kira tidak semestinya agensi kerajaan, begitu juga agensi swasta, NGO, orang persorangan, syarikat dan sebagainya. Ya, supaya lebih ramai lagi seperti mana kami hasratkan supaya 100% umat Islam di negeri Sabah ini untuk sekurang-kurangnya membuka akaun Tabung Haji. Ya. Ya, baik Tuan, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Baik, itu ya, dia tadi perkongsian mengenai program jejak masyarakat riuh bertamu yang merupakan julung kali diadakan di kampung ini. Banyak lagi cerita menarik yang akan kami kongsikan dari Keningau dalam cerita Pagi Sabah. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Jeli Simon dan seterusnya kita berhibur di Selamat Pagi Malaysia bersama dengan Akisha Alia dan lagunya Lelah. Bersama aku memilihmu disia-siakan setelah kau curi hatiku. Lelahnya perjuangkan sendiri, akhirnya kamu yang mengkhianati aku. Jangan pernah kembali padaku, putus nyawaku kau persis tiada. Jangan pernah kembali padaku, putus sudah cintaku, cinta yang bersabar. Menyesalnya aku memilihmu, disia-siakan setelah kau huni hatiku. Lelahnya perjuangkan sendiri, akhirnya kamu yang mengkhianati
Wow, lelah. Akisha dengan single terbaru Akish dengan single terbarunya Lelah baru saja release. Ya. This January tak silap saya kan? Betul. Wow. Okey, cerita sikit berkenaan dengan single terbaru Akish ni. Baik, single ini bertajuk Lelah. Jadi lagu ini berkisahkan tentang seorang perempuan yang telah penat dengan perhubungan dia bersama pasangannya. Oh, yes. Okey, bagaimana setakat ini penerimaan peminat, pendengar terhadap single terbaru Akish ni? Akish rasa macam memuaskan ke atau Akish rasa macam there's more yang Akish boleh berikan? Alhamdulillah setakat ni semua pendengar, semua peminat yang telah pun stream lagu Lelah ni, diorang kata lagu ni sangat sedih dan ada juga yang dapat relate dengan lagu ni. Sebab kalau kita tengok dalam MV dia, dia kira sedih lah sebab benda tu jadi di realiti ni. Jadi di babak penghasilan lagu ni macam mana? Apakah cara Akish menghasilkan lagu ni? Adakah ada inspirasi daripada cerita sebenar ke? Tak ada. Lagu ni pun daripada komposer Mim Hamzah, Sharon Paul dan juga Abang Aris Abdul Rahman. Mereka yang memberikan lagu ni kepada Akish. Kita sedang menonjolkan music videonya yang menceritakan perjalanan lagu ini. Sudah ada streaming di YouTube dan sebagainya? Ya, sudah ada di YouTube Nova Music Video. Okey. Macam mana bayangan tahap kejayaan yang Akish bayangkan untuk single terbaru Lelah ni? Sampai ke tahap mana? Apa yang diinginkan? Okey, bagi Akish hanya berharap lagu ni dapat diterima oleh semua golongan umur. Yes, dan ada yang dapat relate, dapat kata siapa yang relate dengan lagu ni supaya diorang lebih strong di masa akan datang. Jadi komen-komen dekat MV tu macam mana? Komen-komen dekat MV tu, alhamdulillah setakat ni semua memang support Akish dan support lagu ni dan diorang suka dengan lagu ni. Akish, yalah kalau kita pergi ke page Instagram Akish sendiri kan, banyak buat cover song. Ada orang kata kemas kini kehidupan Akish sendiri kan selain daripada menyanyi kan. Ya, betul. Jadi selain daripada sebagai seorang penyanyi, apa yang Akish idamkan dalam industri hiburan ni? Apa yang Akish idamkan? Okey, jadi Akish juga minat menyanyi. Akish juga minat menyanyi. Akish juga minat menyanyi. Ada video satu dekat Instagram kan? Suka menari? Suka menari. Dan Akish juga suka host. Sebenarnya. Sebab sekarang pun Akish sambungkan pelajaran dalam bidang Meskom. So dari situ? UiTM. UiTM, okey. So lendu diploma lah sekarang ke degree? Diploma. Lendu lah? Di Negeri Sembilan. Okey. Jadi itulah Akish berharap supaya Akish dapat bukan sahaja menyanyi tapi dapat luaskan Akish punya bakat, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi untuk para peminat ataupun yang pertama kali mengenali Akish, media sosial mana yang ingin mereka gunakan untuk mendekati Akish? Yang mana platform mana? Platform Instagram Akish, Akish Alia, AQEESHALEEYA. TikTok Akish, Akish Alia 131. Yang tu yang mana menarilah dekat TikTok tu. Ya, TikTok ada. Instagram ada. Apa ni, ialah menari ni pun satu bentuk orang kata hiburan jugalah sebenarnya kan. Seni juga sebenarnya kan. Kalau kadang-kadang bila kita cakap TikTok ke menari apa nanti orang ada macam ada a bit stigma. Tapi macam sebab Akish sendiri ada dalam industri Meskom kan. Ya, betul. Macam mana nak balance kan? You rasa susah tak macam nak study, menyanyi. Lepas tu, you macam dah ada fame juga in a way. So bila you masuk kelas tu, bila you buat assignment, you bersyarah semua macam mana you punya interaction, komunikasi dengan kawan-kawan. Okey tak? Okey. So macam mana Akish bahagikan masa Akish? Setakat ni kalau masa kuliah memang Akish pergi study dulu. So waktu full-time student lah ni? Full-time student, yes. Waktu ada kelas, minggu memang study week ke minggu exam memang Akish takkan ambil job untuk menyanyi atau menari apa semua. Tetapi di universiti juga macam kita orang ada kelab tarian. So Akish join juga kelab tu. Yes. Dan kalau interaksi di kelas bersama pensyarah, alhamdulillah semuanya macam okey je. Sebab kita pun biasa juga kan, kita biasa juga. So yang penting buat dia punya assignment apa semua. So alhamdulillah pensyarah pun okey dan kawan-kawan pun semua okey. Jadi itulah kehidupan seorang anak seni yang sambung belajar, yang ingin meneruskan perjuangan kerjaya seninya. Jadi kepada para penonton Sahabat Pagi Malaysia, sila ikuti platform-platform sedia ada. Selain daripada Lelah, apakah projek-projek baru yang sedang Akish usahakan? Projek-projek baru. Setakat ni Akish
memang paling terbaru adalah single Lelah ni. Tapi sekarang ni hanya kita tak tahu lagi future dia. Kalau nak tahu kena follow Akish punya Instagram. Banyaklah perancangan-perancangannya, tapi untuk mendekati Akish, gunakan platform media sosialnya dan terus support MV yang sedang kita bawakan ke udara, yang mana telah pun anda saksikan secara live tadi. Bukan mudah untuk menyanyi pada pukul 9.47 pagi untuk melontarkan suara dan vokal yang cukup mantap, ya, apabila kami dengarkan secara langsung di studio ini. Macam Akish sendiri kan, bila menceburi bidang nyanyian ini, apa antara perkara yang cabaran lah untuk Akish sendiri kan? Student, menyanyi juga sekarang ni, so nak kena komit dua benda, macam mana? Betul. Bagi Akish, itu salah satu cabaran dia lah, sebab kita nak fokuskan pelajaran juga, walaupun kita masuk dalam bidang hiburan ni, tapi memang Akish lebih mementingkan pelajaran dahulu. Dan cabaran juga dari segi tempat belajar kan jauh juga kadang-kadang dengan kalau ada show ke apa, dan lagi satu masa juga. Itu salah satu cabaran. Cabarannya adalah masa. Bagaimana untuk promosi diri dari segi package yang Akish tawarkan kepada pasaran? Apakah kaedah yang Akish gunakan selain daripada media sosial? Okey. So, kaedah yang Akish gunakan, macam kalau dekat You memang Akish selalu aktif lah dengan aktiviti-aktiviti, dan selalu promote juga lagu-lagu Akish. Akish ada tak rasa macam Akish ada kelebihan yang lebih sikit jika nak dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi yang lain? Sebab Akish belajar dalam bidang Meskom kan? Kadang artis lain dia tak ada education dalam bidang komunikasi kan, hiburan dan sebagainya. Jadi Akish ada tak rasa macam Akish ada peluang yang lebih besar, lebih baik jika nak dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi lain? Untuk Akish, bagi Akish rasa macam kalau ada rezeki, insya-Allah. Kita tak tahu sebab walaupun mereka tak belajar dalam bidang tu, tapi rezeki dia orang lebih luas ke apa, so kita tak tahu. So, setiap orang mempunyai rezeki masing-masing. At this stage, siapa yang Akish rasa pesaing terdekat? Pesaing terdekat? Nak grow higher kan, nak grow stronger, so macam saya ini macam untuk persaingan yang positif lah kan, untuk menjadikan diri lebih baik. So siapa yang Akish rasa pesaing terdekat Akish buat masa sekarang sebagai seorang penyanyi? Name dropping. Okay, great. Okay. Bagi Akish, dia susah nak pilih seorang sebenarnya tau. Tak kisah, you can name a few. Boleh je. Sebab Akish rasa macam semua penyanyi-penyanyi baru yang telah viral dan keluar sekarang ni, semua tu merupakan persaingan sengit bagi Akish. Sebab kita orang adalah orang panggil BBNU. So, ia sangat susah nak masukkan diri untuk dalam entertainment ni. Betul. Persaingan kita tolak tepi. Kalau nak berkolaborasi, nak menghasilkan lagu, siapakah artis pilihan Akish? Okey, kalau berkolaborasi menghasilkan lagu, Akish ada beberapa orang artis yang kata idola Akish lah, inspirasi Akish, seperti Dayang Nurfaiza ke, Hakim Ahmad, Stacey. Akish memang sangat-sangat ambil inspirasi daripada mereka. Apa definisi kejayaan bagi Akish dalam industri hiburan sebagai seorang penyanyi? Okey, definisi. Bagi Akish, selagi kita minat benda tu, selagi kita betul-betul buat benda tu dengan ikhlas, jadi insya-Allah ada kejayaannya. Right, dan untuk para peminat Akish, genre apa yang akan Akish terus bawakan? Adakah stick dengan ballad ataupun Akish akan berubah rentak sedikit? Disebabkan Akish sebelum ni lebih dikenali dengan ballad, genre ballad. So Akish sebenarnya nak try juga genre dance ke? Dance. You mean like Korean pop? Korean pop boleh juga. Dia minat menari, boleh menyanyi. Okay. Apa lagi? K-pop lah. Oh, come on. What else? K-pop. You cannot rap while singing and while dancing. Okay, I don't know. Saya dengan K-pop ni jauh sikit sebab tu. Faham. You don't know, thanks. Okay. Ni Instagram tadi kita kongsikan. Instagram Akish untuk anda ikuti. Macam cover-cover yang Akish buat, video-video tarian. Ada cover lagu K-pop ke? Ada juga. Ada juga? Ada. Lagu apa you cover? Tak sempat tengok tadi.
Ada lagu How You Like That, ada Blackpink. Blackpink. Yes. Okay. Lagu-lagu famous lah kan? Betul. Okey, sedikit mungkin ialah pesanan ke ataupun penerbitan request untuk Akish bawakan sedikit imbasan How You Like That. Wow, okay. Live at 9:51 in the morning. Okay. Alright, here we go. Music tu kita kena slow sikit. Nak buat vibe K-pop ni ya? Vibe K-pop, okay. Boleh? Alright, here we go. Akish, Blackpink. How You Like That? 보란 듯이 무너졌어 바닥에 두고 들어가지 아무것도 사랑의 손들은 들어가지 다시 점점 난 지르는 것이니까 내 부러웠던 넌 없으니까 나나나나나나나나나 이제 너희 하나 둘셋 How you like that? How do you like that? Blackpink, very smart. Kita boleh tengoklah siapa yang minat K-pop antara kita berdua. Siapa yang nak menari dah tu? Saya sikit lagi nak masuk. Nasib baik ke SPM. I'm just kidding. Okay, yelah, bila jadi seorang artis kan, kita kena ada personality yang menarik kan. Kita tak boleh jadi macam seorang penyanyi yang macam pendiam, tak pandai cakap. Jadi macam mana Kish groom diri kan? Because you're still a student kan. Kadang-kadang ada penyanyi ni yang kita yang mana BBNU ni dia pandai menyanyi tapi dia orang kata apa communication skill tu kurang kan. Tapi Kish nampak quite good at it. Macam mana Kish practice ni? Sebab bagi Akish mungkin juga Akish dah start masuk dalam bidang ni dari kecil juga. Dan dari start situ umur berapa sebenarnya ni? Start Akish masuk pertandingan tu dalam umur 9 tahun. Wow, 9 tahun. Okey, faham. Yes. So dari situ kita dapat mengenali orang-orang seperti T Production. Dari situ kita belajar macam mana cara nak komunikasi dengan baik dan masuk dalam U pun belajar meskom. Alright, last question. Inspirasi untuk mereka yang ingin mengikuti jejak langkah Akish. Okey. Inspirasi kepada semua yang ingin masuk dalam industri hiburan ini supaya orang kata berhati-hati juga dalam membuat suatu benda tu, suatu konten ke apa, dan jangan terburu-buru. Orang kata slowly kita buat konten, slowly kita belajar. Semua benda ni semuanya adalah pelajaran juga untuk masuk ke dalam industri ini. Jangan lelah. Jangan lelah. Tapi dengarkan lagu lelah. Okey, terima kasih Akish bersama kita untuk berkongsi kemas kini ataupun update terkini Akish dan juga single terbaru Lelah. Ada satu lagi performance? Ya, betul. Sebelum lelah dia retak. Retak dulu. Betul. Wow. Lagi jam dia bagi. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Akish dan juga terima kasih kepada penonton Sinar Pagi Malaysia bersama kita hari ini selama 2 jam. Semoga semua perkongsian kita dapat memberi manfaat untuk anda. Baik, terima kasih kepada anda semua yang mengikuti kami sejak awal pagi tadi. Saya Tan Sdas. Dan juga saya Syuhaida Arifin. Kami tinggalkan anda Akish dengan lagunya Retak. Terima kasih. Ketika jiwa kita bersatu, semuanya indah berlagu. Tiada rasa ragu, tiada rasa sayu, ternyata segalanya palsu. Retak hati, siapa yang tahu? Hanya padamu Tuhan aku mengadu cinta hati yang ku harapkan dari redamu agar kekal bersama.
retak hati. Siapa yang tahu, hanya padamu Tuhan aku mengadu cinta hati yang ku harapkan dari